Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45. Antara tumpuan malam ini. Samakan Kelang dengan Colombia, hanya suara nakal, gempur Awani 7.45. Dakwa keturunan Nabi Muhammad, orang ramai jangan taksub. Tun Taib Mahmud disemadikan sebelah pusara isteri pertama. Astro Awani masuk Ukraine, perkembangan terkini perang Rusia-Ukraine. Jasad bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud selamat disemadikan di tanah perkuburan keluarga Demak Jaya pada jam 2.20 petang tadi. Sebelahan pusara isteri pertamanya, Datuk Patinggi Puan Sri Laila Taib. Istiadat pengebumian turut dihadiri Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah dan anak anda baginda Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan pada kira-kira jam 1.20 petang dalam cuaca hujan. Berada di tanah perkuburan, isteri Allahyarham Puan Rahdhat Kurdi Taib serta ahli keluarga yang lain. Turut serta yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan beberapa pemimpin kerajaan negeri. Kedua-dua anak lelakinya iaitu Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman dan Datuk Seri Mahmud Abu Bakir turut menyambut jenazah ketika diturunkan ke liang lahat sebelum ditanam. Jenazah kemudian ditalkinkan Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Allahyarham Abdul Taib, 87 tahun, meninggal dunia pada kira-kira jam 4.40 pagi semalam dan Kerajaan Sarawak mengisytiharkan Sarawak berkabung selama 2 hari bermula Rabu. Pemergian Taib meninggalkan Balu, Puan Rahdhat Kurdi Taib serta 4 orang anaknya bersama Laila Taib. Terdahulu, Sultan Hassan Al-Bolkiah berangkat tiba di Masjid Demak bagi menghadiri Majlis Istiadat Pengebumian Tun Abdul Taib Mahmud. Baginda sebelum itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Khamis bersama pesawat khas pada jam 10.53 pagi. Baginda dan Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah tiba di Masjid Demak sekitar jam 12.50 tengah hari sebelum menyertai solat Zuhur berjemaah diikuti solat jenazah. Sebanyak 87 das tembakan meriam dilepaskan mengiringi perjalanan akhir Tun Abdul Taib Mahmud dari Dewan Undangan Negeri Sarawak ke Masjid Demak. Suasana pilu menyelubungi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini sebaik jenazah bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud tiba bagi istiadat penghormatan negeri. Kenderaan membawa jenazah tiba di bangunan Dun pada jam 7.50 pagi. Turut mengiringi jenazah ialah anak Allahyarham Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman, Datuk Seri Mahmud Abu Bakir dan Datuk Hanifah Hajar. 8 orang pengusung dari Angkatan Tentera Malaysia kemudiannya membawa masuk jenazah Allahyarham dan diletakkan di tempat khas di atrium Dun Sarawak. Bangunan Dun Sarawak mula dibanjiri orang ramai daripada pelbagai kaum seawal jam 8 pagi untuk memberi penghormatan terakhir kepada bekas Ketua Menteri itu yang telah banyak menyumbang bakti kepada bumi Kenyalang. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dan Persatuan Kahri Bahagian Kuching turut diperdengarkan. Istiadat bermula dari jam 8 pagi hingga 11.30 pagi bagi membolehkan orang awam memberikan penghormatan terakhir. Solat jenazah dijadual diadakan selepas itu di Masjid Demak berdekatan kediaman Allahyarham disusuli istiadat pengebumian negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Abdul Taib yang juga digelar Bapa Pemodenan Sarawak meninggal dunia kira-kira jam 4.40 pagi Rabu di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 yang diadakan selama 2 hari di Istana Negara
Antara lain membincangkan cadangan rang undang-undang RUU Polis Pindaan 2023 dan RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berhubung hal-hal kewarganegaraan. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, mesyuarat itu juga membincangkan mengenai pelantikan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Selain itu, mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ini juga turut membincangkan beberapa perkara lain yang melibatkan pentadbiran agama Islam dan hal-hal di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, termasuk pelantikan pengerusi MKI juga telah dibincangkan. Said Daniel berkata selain itu, majlis telah disembahkan taklimat terkini mengenai keselamatan negara oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dan Pertahanan Negara daripada Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Mesyuarat itu dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pada mesyuarat berkenaan, Sultan Selangor selaku pengerusi turut menzahirkan ucapan taksiah atas pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Baginda juga turut menzahirkan ucapan tahniah mengalu-alukan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Memandangkan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 adalah yang pertama kali dihadiri oleh Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong, Said Daniel berkata Sultan Selangor telah menzahirkan titah tahniah kepada Seri Paduka Baginda mewakili pihak majlis dan seterusnya disahuti dengan titah balas oleh Yang di-Pertuan Agong. Kementerian Komunikasi akan melihat keperluan mewujudkan satu sistem asas di mana pemilik berita boleh membuat aduan jika kandungan atau berita diambil tanpa kebenaran. Menterinya Fahmi Fadzil berkata, lambakan isu bahan berita yang dicedok lalu dimuat naik tanpa kebenaran di laman web lain boleh mengakibatkan maklumat dan fakta disalah tafsir. Saya lihat isu konten ataupun bahan berita yang di copy paste, diambil, dicedok dan dimuat naik dalam laman web lain, kebiasaannya saya tak pasti sama ada kebenaran ataupun tidak daripada pemilik. Jadi di sini saya lihat kita perlu sedikit mungkin ada satu sistem asas yang mana pemilik asal kepada berita itu boleh buat aduan dan kemudian pihak MCMC sebagai contoh boleh ambil tindakan. Menurutnya lagi, isu berkenaan bukan sahaja menyalahi etika pelaporan berita, malahan menimbulkan isu lain, terutamanya kesalahan menafsir maklumat oleh pembaca dan rakyat. Saya lihat isu copyright ini, dia bukan hanya terkesan kepada e-dagang, e-commerce, tapi sebenarnya banyak berita juga yang kadang-kadang diambil tanpa kebenaran daripada pihak asal. Dan inilah antara lain kadang-kala mengakibatkan maklumat itu disalah tafsir ataupun diubah suai seolah-olah itulah yang dilaporkan oleh media asal. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Maxis 5G Advanced Trial Showcase di Kuala Lumpur. 20 Februari lalu, Fahmi melancarkan Kod Etika Wartawan Malaysia yang diharap akan terus memacu media Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam memberi maklumat tepat dan sahih mengenai keadaan semasa negara. Kod yang menggarap 8 etika itu merupakan versi baru yang diteliti semula oleh Jabatan Penerangan Malaysia JAPAN untuk menggantikan kod yang telah diguna pakai sejak 35 tahun lalu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan siasatan ke atas Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah dilengkapkan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, meskipun siasatan sudah disiapkan, namun Muhammad Adlan masih belum dapat dikesan. Azam memberitahu menantu bekas Perdana Menteri itu masih belum pulang ke tanah air setelah bertindak keluar dari Malaysia pada Mei tahun lalu. Beliau menjelaskan SPRM telah menghantar kertas siasatan berhubung kes pecah amanah untuk pertuduhan di mahkamah. Muhammad Adlan perlu kembali ke tanah air bagi menghadapi pertuduhan oleh SPRM membabitkan kes pecah amanah jenayah CBT. Pada Oktober lepas, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain mengesahkan telah menyerahkan dokumen diperlukan kepada Polis Antarabangsa Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad.
Beberapa dokumen termasuk draft pertuduhan kes membabitkan 2 individu terlibat telah diserahkan kepada PDRM bagi melengkapkan permohonan notis merah. Tindakan memanggil Muhammad Adlan dilakukan oleh SPRM membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Semakan rekod oleh SPRM mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023. SPRM mengesahkan siasatan berhubung rasuah bernilai RM6 juta membabitkan Persatuan Bola Sepak Kedah telah selesai. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kertas siasatan berhubung kes tersebut berada dalam proses semakan akhir sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut ketika ditanya sama ada SPRM mencadangkan pendakwaan terhadap mana-mana individu berhubung kes rasuah KFA itu. Jelasnya, SPRM akan memaklumkan perkara itu pada masa hadapan sekiranya terdapat perkembangan siasatan lanjutan. Pada 7 Januari lalu, Ketua Pegawai Eksekutif KFA Zulkifli Cik Harun telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. SPRM sebelum itu menahan reman Zulkifli dan 3 individu berusia antara 40 hingga 60 tahun bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai RM6 juta. Wang rasuah berkenaan dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di Kedah. Ini berita baru diterima, Malaysia telah mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak RM329.5 bilion pada tahun 2023, iaitu 23% lebih tinggi berbanding tahun 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan memaklumkan jumlah ini adalah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Perkara ini telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Pelaburan Negara hari ini. Menurut Perdana Menteri lagi, lanskap pelaburan negara yang memperlihatkan prestasi yang amat memberangsangkan ini juga mencerminkan pemulihan dan kebangkitan semula ekonomi negara sepanjang lebih setahun pentadbiran kerajaan Madani. Kata beliau, daripada jumlah pelaburan tersebut, pelaburan asing merupakan penyumbang utama, iaitu sebanyak 57.2% berbanding pelaburan domestik sebanyak 42.8%. Jelas Perdana Menteri lagi, prestasi cemerlang ini disokong oleh peningkatan sebanyak 35.1% bagi pelaburan domestik dan sebanyak 15.3% bagi pelaburan asing. Secara tidak langsung, beliau berkata ini merupakan satu petanda bahawa dasar mesra pelaburan dan mesra perniagaan yang dilaksanakan menerusi pendekatan seluruh kerajaan telah mula membuahkan hasil dalam meningkatkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, jumlah pelaburan yang diluluskan tersebut melibatkan 5,101 projek dan berpotensi mewujudkan lebih 127,000 peluang pekerjaan baru kepada rakyat dan negara. Kata Perdana Menteri, sektor perkhidmatan merekodkan pelaburan tertinggi dengan menyumbang lebih daripada separuh, iaitu 51.1% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, diikuti oleh sektor perkilangan dan sektor utama. Perincian lanjut kami akan bawakan dalam astroawani.com. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Sinar Awani, antara tumpuan malam ini. Beberapa perkara dibincang Majlis Raja-Raja, antaranya isu kewarganegaraan. Dakwa keturunan Nabi Muhammad, orang ramai jangan taksub. Samakan Kelang dengan Colombia, hanya suara nakal. Gempur Awani 745. Dan Astro Awani masuk Ukraine, perkembangan terkini perang Rusia-Ukraine.
Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 yang diadakan selama 2 hari di Istana Negara antara lain membincangkan cadangan rang undang-undang RUU Polis Pindaan 2023 dan RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berhubung hal-hal kewarganegaraan. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, mesyuarat itu juga membincangkan mengenai pelantikan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Selain itu, mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ini juga turut membincangkan beberapa perkara lain yang melibatkan pentadbiran agama Islam dan hal-hal di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, termasuk pelantikan pengerusi MKI juga telah dibincangkan. Said Daniel berkata selain itu, majlis telah disembahkan taklimat terkini mengenai keselamatan negara oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dan Pertahanan Negara daripada Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Mesyuarat itu dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pada mesyuarat berkenaan, Sultan Selangor selaku pengerusi turut menzahirkan ucapan taksiah atas pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Baginda juga turut menzahirkan ucapan tahniah mengalu-alukan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Memandangkan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 adalah yang pertama kali dihadiri oleh Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong, Said Daniel berkata Sultan Selangor telah menzahirkan titah tahniah kepada Seri Paduka Baginda mewakili pihak majlis dan seterusnya disahuti dengan titah balas oleh Yang di-Pertuan Agong. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri mahupun kumpulan yang tertentu. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengingatkan orang ramai supaya menjauhkan diri daripada sikap taksub berikutan. Isu seorang lelaki mendakwa sebagai warga Maghribi dan berada dalam jalur keturunan Nabi Muhammad. Tegas beliau, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa agama Islam, khususnya Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN dan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyiasat pendedahan yang dinyatakan dalam akhbar tersebut. Justeru semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa merujuk kepada JAIN berkaitan apa-apa urusan berkaitan pentauliahan mana-mana pendakwah agar setiap perkara yang disampaikan selari dengan ajaran Islam. Sebelum ini, media melaporkan PDRM memantau kegiatan seorang lelaki mendakwa sebagai warga negara Maghribi yang dikenali dalam kalangan pengikutnya sebagai Maula Amin yang mengaku mempunyai jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad SAW. Seorang mudir sebuah madrasah di Selangor yang dikatakan turut aktif mempromosikan Maula Amin didakwa mengutip dana awam secara tidak sah selain cuba mewujudkan penempatan kerajaan 9 di Melaka sebagai persiapan akhir zaman kepada pengikutnya. Sumbangan itu Naim menyeru semua pihak agar sentiasa berpegang kepada neraca ilmu, fakta dan menjauhkan diri daripada taksub. Jelasnya, ketaksuban yang melampau dalam sesuatu perkara adalah berbahaya kepada diri dan masyarakat. Tambah beliau lagi, sikap taksub akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan sesuatu dakwaan oleh individu mahupun kumpulan tertentu. Kementerian Komunikasi akan melihat keperluan mewujudkan satu sistem asas di mana pemilik berita boleh membuat aduan jika kandungan atau berita diambil tanpa kebenaran. Menterinya Fahmi Fadzil berkata, lambakan isu bahan berita yang dicedok lalu dimuat naik tanpa kebenaran di laman web lain boleh mengakibatkan maklumat dan fakta disalah tafsir. Saya lihat isu konten ataupun bahan berita yang di copy paste, diambil, dicedok dan dimuat naik dalam laman web lain, kebiasaannya saya tak pasti sama ada kebenaran ataupun tidak daripada pemilik. Jadi di sini saya lihat kita perlu sedikit mungkin ada satu sistem asas yang mana pemilik asal kepada berita itu boleh buat aduan dan kemudian pihak MCMC sebagai contoh boleh ambil tindakan. Menurutnya lagi, isu berkenaan bukan sahaja menyalahi etika pelaporan berita, malahan menimbulkan isu lain, terutamanya kesalahan menafsir maklumat oleh pembaca dan rakyat. Saya lihat isu copyright ini, dia bukan hanya terkesan kepada
e-dagang, e-commerce. Tapi sebenarnya banyak berita juga yang kadang-kadang diambil tanpa kebenaran daripada pihak asal. Dan inilah antara lain kadang-kala mengakibatkan maklumat itu disalah tafsir ataupun diubah suai seolah-olah itulah yang dilaporkan oleh media asal. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Maxis 5G Advanced Trial Showcase di Kuala Lumpur. 20 Februari lalu, Fahmi melancarkan kod etika wartawan Malaysia yang diharap akan terus memacu media Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam memberi maklumat tepat dan sahih mengenai keadaan semasa negara. Kod yang menggarap 8 etika itu merupakan versi baru yang diteliti semula oleh Jabatan Penerangan Malaysia Japan untuk menggantikan kod yang telah diguna pakai sejak 35 tahun lalu. Jasad bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud selamat disemadikan di tanah perkuburan keluarga Demak Jaya pada jam 2.20 petang tadi bersebelahan pusara isteri pertamanya Datuk Patinggi Puan Sri Laila Taib. Istiadat pengebumian turut dihadiri Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan anak anda Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan pada kira-kira jam 1.20 petang dalam suasana cuaca hujan. Berada di tanah perkuburan isteri Allahyarham, Toh Puan Ragat Kurdi Taib serta ahli keluarga yang lain. Turut serta Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan beberapa pemimpin kerajaan negeri. Kedua-dua anak lelakinya iaitu Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman dan Datuk Seri Mahmud Abu Bakir turut menyambut jenazah ketika diturunkan ke liang lahat sebelum ditanam. Jenazah kemudian ditalkinkan Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Allahyarham Abdul Taib 87 tahun meninggal dunia pada kira-kira jam 4.40 pagi semalam dan Kerajaan Sarawak mengisytiharkan Sarawak berkabung selama 2 hari bermula Rabu. Pemergian Taib meninggalkan Balu, Toh Puan Ragat Kurdi Taib serta 4 orang anaknya bersama Laila Taib. Colombia, negara yang ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1810. Kelang pula wujud sekitar tahun 1643, satu daerah di Asia Tenggara dan satu lagi negara di Amerika Selatan. Dek kerana mulut nakal sesetengah pihak, bandar diraja itu dituduh sebagai Kelang Darul Colombia. Bagi segmen Gempur, wartawan Astro Awani Firdaus Azil turun ke bandar yang penuh dengan sejarah itu. Kota Raja Mahadi, yang mana ia merupakan kubu strategik yang menjadi pangkalan utama anak raja itu ketika peperangan Kelang tercetus pada tahun 1866. 1870, ia jatuh ke tangan Tunku Pudin yang mendapat sokongan Sultan Abdul Samad kerana kedegilan Raja Mahadi membayar cukai selaku pemerintah Kelang. Ini bukti Kelang merupakan bandaraya yang mempunyai cukup banyak sejarah. Kerana kedudukannya yang strategik, Kelang pernah menjadi ibu negeri Selangor sebanyak 2 kali, iaitu antara 1875 hingga 1880 sebelum statusnya dipindahkan kepada Kuala Lumpur, dan antara 1974 hingga 1977 sebelum Shah Alam dipilih ibu negeri Selangor yang baru. Pada tahun lepas, statusnya telah dinaik sebagai bandaraya dan pada awal tahun ini, statusnya sekali lagi dinaikkan sebagai Bandar Diraja Kelang. Tetapi benarkah persepsi bahawa Kelang itu Colombia? Kita lihat bancian Malaysia 2020. Jumlah penduduk di daerah Kelang sebanyak 1,88,942 orang. Kepadatan penduduk 1,724 orang per kilometer persegi.
Bumi Putra kira-kira 54%, diikuti China 25%, India 18%. Tetapi tidak kurang juga partisan yang tinggi untuk pendatang asing tanpa izin. Tetapi sejak sekian lama, persepsi Kelang itu dicemari dengan jenayah, gangsterism, kebanjiran pendatang tanpa asing. Itu belum lagi kita masuk isu perkauman. Tidak pelik jika ada warga Kelang sendiri yang merasakan seolah-olah itu bukan tempat mereka sendiri. Namun ada juga yang menolak persepsi itu. Saya dah duduk di Kelang ni dah 80 tahun. Masuk 81 tahun. Aman lah, tak ada apa-apa. Nak jalan malam ke, pagi, petang, tak ada apa-apa. Dia orang-orang kata Kelang ni banyak apa? Jenayah apa. Saya tak nampak lah jenayah apa ada. Aman pergi mana saya sekolah di ACS Kelang tu, naik basikal. Tak ada apa-apa. Kawan-kawan Cina, India. Tapi bila zaman sekarang, 2024 ni, bila persepsi itu masih diteruskan dan kerana beberapa kes ialah jumpa mayat ni, jumpa tu kan, orang anggap macam benda tu semakin teruk. Bagi Pak Idris dan Joe, mana-mana pun ada jenayah jika tiada kawalan pihak berkuasa. Jadi agaknya mana datang persepsi? Saya tak tahu macam mana. Macam mana? Tak ada. Aman, tak ada apa-apa. Walaupun Bangla banyaklah. Indon Maksudnya pun warga asing banyak juga kat sini? banyak sini, tapi tak nampak lah. Di pasar tu ke banyak. Memanglah ada. Tapi okey lah, tak ada. Sekarang saya terus bandaraya ya. Ada tempat seperti bandaraya Kelang sekarang. Contohnya Ipoh, Penang, JB, Melaka. Tempat-tempat besar ni menjadi tumpuan orang ramai juga. So bila jadi tumpuan orang ramai, macam-macam masuk, termasuk dengan pekerja asing atau parti dan sebagainya. Rasanya kita boleh elakkanlah masalah sosial, masalah jenayah. Tapi lagi sekali kita rasa kalau masyarakat setempat, saya sebagai warga Kelang yang dah duduk Kelang, saya berumur 48 tahun, saya tak pernah keluar dari Kelang. Untuk saya rasa masyarakat setempat tak ada masalah. Menginjak ke 2024 dengan statusnya terkini sebagai bandar diraja, Kelang perlu mencipta imej baru, kembalikannya sebagai daerah kebanggaan orang Selangor. Fazil untuk Gempur Awani 745. Berikut adalah statistik jenayah indeks bagi kawasan Kelang yang diperolehi daripada Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Jumlah kes jenayah di Kelang Utara bagi tahun 2021 ialah sebanyak 824 kes berbanding tahun sebelumnya 918 kes, dan bagi di Kelang Selatan sebanyak 1,696 kes bagi tahun yang sama berbanding tahun 2020 1,412 kes. Merujuk kepada statistik jenayah, terdapat dua pecahan jenis jenayah, iaitu jenayah kekerasan yang mana di Kelang Utara pada tahun 2020 sebanyak 298 kes dan pada tahun 2021 265 kes, dan kita bergerak ke Kelang Selatan pada tahun 2020 356 kes dan pada tahun 2021 447 kes. Bagi jenayah harta benda di Kelang Utara, kita melihat pada tahun 2020 sebanyak 620 kes dan pada tahun 2021 559 kes. Manakala di Kelang Selatan pada tahun 2020 1,055 kes dan pada tahun 2021 sebanyak 1,249 kes. Baik memetik kata-kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein bahawa Polis Diraja Malaysia komited untuk membersihkan persepsi negatif bahawa Bandar Kelang itu adalah Colombia. Dua tahun berlalu, namun perang antara Rusia dan Ukraine tidak menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Kebimbangan maut menanti setiap kali ke sekolah atau tempat kerja sudah menjadi norma kepada 44 juta rakyat di negara itu. Lukman Haris menelusuri kehidupan seharian di beberapa bandar di Ukraine untuk melihat bagaimana rakyat cuba fokus kepada kelangsungan hidup di sebalik bunyi siren serangan roket yang berkumandang beberapa kali setiap hari. Sudah hampir 2 tahun, ulang tahun Rusia menyerang Ukraine. Dan sekarang ini kita menyaksikan peperangan berada seolah-olah pada status kaku, stalemate, berhampiran dengan sempadan antara Ukraine dan Rusia. Tetapi apa yang boleh kita jangkakan selepas ini? Saya kini akan melaporkan
dari beberapa bandar di Ukraine. Dan pertama sekali berada di Lviv sekarang ini yang berada berhampiran dengan sempadan Poland. Jauh dari sempadan Rusia, berada di hujung sebelah barat negara Ukraine. Tetapi tidak juga kebal daripada serangan misal dan juga shelling oleh Rusia sejak beberapa bulan lepas. Apabila satu dunia melihat kepada peperangan di Gaza dan lupa akan apa yang terjadi di Ukraine, banyak kisah-kisah manusia yang boleh kita bawakan dari sini. Kerana selepas 2 tahun, hidup mereka masih lagi menderita. Barangan masih lagi sukar untuk diperolehi dan keluar masuk Ukraine seperti yang kita sendiri alami masih lagi agak susah. Golongan lelaki yang berusia 18 tahun ke atas tidak dibenarkan keluar daripada Ukraine kerana undang-undang tentera atau martial law yang sedang dikuatkuasakan. Jadi tatkala dunia sedang memandang ke arah lain yang juga penting, adakah kita semakin lupa berkenaan dengan penderitaan rakyat di Ukraine? Itu saya akan bawakan menerusi laporan di beberapa bandar di sekitar negara ini untuk melihat kehidupan mereka sekarang dan apa seterusnya untuk kerajaan Presiden Volodymyr Zelensky dan juga Vladimir Putin. Dan apa maknanya kepada benua Asia dan juga Asia Tenggara. Terus setia bersama saya akan bawakan laporan setiap hari di astroawani.com dan juga saluran 501. Lokman Haris melaporkan dari Lviv, Ukraine untuk Astro Awani. Kerajaan optimis sasaran perdagangan dan pelaburan yang ditetapkan untuk tahun ini dapat dicapai meskipun penyusutan nilai semasa ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini memandangkan banyak tonggak utama lain yang kekal mempunyai daya tarikan dan menarik minat pelabur global. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memberitahu pelabur akan mempertimbangkan prospek jangka panjang dan sesuatu yang menjadi sandaran dalam membuat keputusan mereka. Of the economy lah, because they're not a major factor. It is a factor. They want to see the stability lah of the ringgit, and I think we are within the stability range. And kalau you look, by the time they approve the investment, it will take 6 months to 1 year to decide, and then to build the factory like 2 years. So in all, about lebih kurang 3 tahun. So dia tak tengok apa the fluctuation so much lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan jenama kenderaan elektrik terbaru BYD Malaysia, BYD Seal. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensinya Pernas akan melabur 62 juta ringgit dalam inisiatif menambah 50 outlet Gloria Jeans Coffee dan 100 outlet 1901 Frankfurters sehingga tahun 2029. Usaha yang akan digerakkan syarikat milik penuh Pernas iaitu Malaysia International Franchise Member Berhad, My Franchise, mensasarkan penciptaan sehingga 900 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun. Menerusi pelan strategik tersebut, My Franchise bermatlamat untuk membina ekosistem keusahawanan menyeluruh meliputi penambahbaikan rantaian bekalan, dapur pusat, logistik, pemerkasaan pemasaran juga rangkaian bahan mentah. Kami dari semasa ke semasa akan mengadakan business opportunity presentation pada setiap bulan di mana kami memberi peluang bukan sahaja kepada bakal usahawan yang menjadi bakal franchisee dan lisensi, tetapi mereka yang juga ingin terlibat dalam ekosistem tersebut di mana mereka juga boleh menjadi pembekal, mereka juga boleh menjadi orang kata managers dalam sistem kami dan kami secara keseluruhan akan mengembangkan ekosistem tersebut supaya ia menjadi self-sustaining lah, berdaya mampan dan daripada situ memang kita nak pupuk semangat keusahawanan yang tinggi lah. Tambah beliau, pihaknya turut akan memberi penekanan kepada latihan berterusan terutamanya secara on the go dalam usaha membentuk penggerak ekonomi negara yang berkemahiran, berpengetahuan dan berdaya saing. Beliau ditemui pada majlis pelancaran flagship store Gloria Jeans Coffees dan 1901 Frankfurters di Menara Pernas Bangsa pada Khamis yang dirasmikan oleh Menteri Kuskop Datuk Iwan Benedict. Kata Iwan, inisiatif itu selaras dengan dasar pembangunan usahawan franchise nasional 2030 DPUF 2030 yang kini sedang dimuktamadkan untuk memastikan ekosistem keusahawanan franchise di negara ini berkembang dengan lebih teratur dan berstruktur.
Unjuran kos pembukaan sebuah flagship store Gloria Jeans Coffees adalah RM1 juta yang membawa pulangan jualan sekitar 1.8 juta ringgit setahun bagi setiap cawangan. Sementara bagi 1901 Frankfurters pula, unjuran kos pembukaan sebuah flagship store adalah RM120,000 yang membawa pulangan jualan sehingga RM600,000 setahun bagi setiap cawangan. Israel terus bertindak kejam dengan meningkatkan pengeboman ke atas Rafah di selatan Gaza dan puluhan ahli keluarga terbunuh dalam serangan udara. Kementerian Kesihatan Gaza mengesahkan setakat Rabu, angka mereka yang terkorban di Gaza telah meningkat kepada 29,313 orang. Perang kini memasuki bulan kelima, namun gencatan senjata yang direncanakan oleh Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar untuk mendapatkan jeda dalam perang masih kebuntuan. Tentera Israel IDF berkata pihaknya telah meningkatkan operasi di Khan Yunis, sebuah bandar di utara Rafah. Ia tidak menyebut tentang serangan ke atas Rafah sendiri dalam ringkasan harian peristiwa di Gaza dan tidak segera menjawab permintaan untuk komen. Kira-kira 1.5 juta rakyat Palestin bersesak di Rafah, iaitu tempat terakhir untuk berlindung di Gaza. Selain itu, aliran bantuan yang masuk ke Gaza dari Mesir hampir kering sejak 2 minggu lalu. Israel telah menyukarkan aliran masuk dan pengagihan makanan serta bantuan di Gaza. Penduduk Rafah melaporkan beberapa serangan udara Israel dan letupan besar di bandar itu serta bot tentera laut melepaskan tembakan di kawasan tepi pantai. Penduduk tempatan juga berkata kereta kebal Israel telah maju ke barat dari Khan Yunis ke Al-Mawasi yang sebelum ini kawasan selamat di mana tentera telah memberitahu rakyat Palestin untuk mencari perlindungan. Kementerian Kesihatan Gaza berkata seramai 69,333 orang telah cedera di Gaza sejak permulaan perang pada 7 Oktober. Kebanyakan penduduk Gaza seramai 2.3 juta orang kehilangan tempat tinggal, menyebabkan kelaparan yang meluas dan memusnahkan sebahagian besar wilayah itu. Laporan tadi mengakhiri Sinar Awani untuk malam ini. Saya Cynthia Eng, salam hormat.